Hai, salam sejahtera. Bersama cikgu lagi. Hari ini kita akan kelas ya, amalan bahasa Melayu. Okey, sebelum itu cikgu ingin mengucapkan selamat bercuti sempena PKP ni. Jaga kesihatan anda. Okey, jaga kebersihan dan kesihatan anda. Okey, jangan lupa sentiasa cuci tangan. Okey, jaga jarak antara individu. Okey, kamu pergi keluar, pergi Tesco ke, beli barang, okey, jaga jarak kamu semua. Okey, kalau tak penting jangan keluar, duduk di rumah saja. Okey, itu saja pesanan cikgu. Kita teruskan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, cikgu nak kamu keluarkan buku amalan bahasa Melayu dan alat tulis. Okey, cikgu nak kamu dengar baik-baik dan tengok slide yang cikgu akan kongsikan pada hari ini. Okey, hari ini kita akan berganjak ke unit 6 iaitu kenikmatan hidup. Okey, seperti mana kamu nampak sekarang ni ada unit 6 kenikmatan hidup, cikgu dah tulis kat situ. Okey. Objektif hari ini adalah untuk menyenaraikan sifat kimia bahan dengan menggunakan kertas litmus. Okey, apa itu kertas litmus? Kejap lagi kita akan tengok dekat slide ini. Okey. Tengok slide ini. Okey, sebelum kita nak tengok apa itu kertas litmus, apa kegunaan dia, cikgu nak tengok kamu tahu tak apa buah yang cikgu berikan gambar kat sini. Okey, ada buah. Tahu tak dekat rumah tu pernah makan ke ataupun pernah tengok ke? Cuba tengok. Yang nombor 1 di sebelah kiri sini bagi ada 5, ada 6 biji, ada 5. 1 tu dipotong pada 2. Okey, ada limau kasturi. Okey, cikgu nak kamu bayangkan limau kasturi. Kalau dekat rumah tu boleh kamu pergi tengok. Kalau ada limau kasturi kat rumah, pergi tengok dekat peti ais tu, buka, potong. Lepas tu rasa apa rasa limau kasturi. Okey. Yang kedua, buah kedondong. Buah kedondong cikgu rasa tak ramai yang tahu, tapi kalau ada yang tahu, tahulah. Dia rasa masam. Okey, limau kasturi tadi rasa apa? Rasa masam juga. Okey, dan seterusnya cikgu bagi contoh ada cuka. Okey, cuka kat sini. Okey, kalau kamu nak tahu, cuka ni biasanya dibuat jeruk. Okey, jeruk asam. Okey, so dicampurkan jeruk asam, sesuatu dalam makanan, dalam masakan. So dia juga mempunyai tahap keasidan yang tinggi. Okey, hari ni kita tengok. Okey, ni cikgu bagi contoh je dulu. Okey, yang seterusnya. Okey, di sebelah kiri atas. Okey, cikgu bagi contoh buah tembikai. Okey, buah tembikai. Buah tembikai rasanya apa? Rasanya ada yang manis, ada yang tawar. Okey, yang kedua cikgu bagi contoh sayur-sayuran iaitu kobis. Okey, kobis rasanya apa? Kalau awak pergi dekat dapur awak tu, cakap dengan mama, cakap dengan mak, buka peti ais, awak nak rasa apa rasa kobis tu yang belum dimasak lagi. Rasa masuk dalam mulut, rasa apa. Okey, yang seterusnya air mineral. Air mineral biasa yang awak minum, air mineral, air yang awak masak. Okey, air yang disulingkan. So rasa dia apa? Tawar kan. Okey, kita nak tahu kejap lagi apa sifat-sifat buah-buahan yang cikgu bagi contoh, air, cuka tadi tu. Okey, ini sebagai contoh saja. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Berganjak kepada kertas litmus. Okey, apa itu kertas litmus? Kertas litmus ini satu bahan yang ataupun satu bahan untuk kita uji sama ada makanan itu ataupun cecair ataupun apa benda bahan-bahan yang kita nak ujilah, sama ada alkali, dia bersifat alkali ataupun dia bersifat asid. Okey. So dia ada berbagai jenis color, tapi dekat makmal kita ada warna biru, ada warna merah. Ada juga yang dalam gambar ni cikgu bagi contoh warna kuning. So nanti kita letak dekat makanan, dia akan berubah warna tu. Sama ada dia berubah warna ataupun warnanya tidak berubah. Okey, kalau warna biru kita letak dekat cuka tadi tu, dia berubah warna ke tak? Kalau kertas litmus warna merah,
kita letak kat cuka tu, dia berubah warna ke tak? Okey, yang itu kita akan sembang kejap lagi. Okay, cikgu akan beritahu dekat mana, macam mana nak test, macam mana kita nak gunakan kertas litmus ni. Okey, tapi dekat sini cikgu nak tunjukkan kertas litmus ni berwarna kuning. Okey, boleh je, tak ada masalah. Ada kalau awak pergi kat Shopee ada juga warna biru saja ataupun warna merah saja, ataupun ada satu kertas litmus tu ada biru dan merah digabung. So tak ada masalah. Janji namanya kertas litmus. Okey, kita teruskan lagi. Di hari ni cikgu highlightkan sikit kertas litmus kertas litmus. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. So tak ada masalah pun. Okey, dekat sini cikgu nak kamu dengar dan kalau boleh fahamkan. Okey, kita ada dua jenis yang kita kaji ataupun kita nak tahu menggunakan kertas litmus itu. Sama ada bahan itu ataupun makanan itu datangnya dari sumber alkali ataupun asid. Okey, kalau asid, okey, cikgu bacakan sikit kat sini. Asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Bermakna kertas litmus yang awak nak test tu, nak uji tu, awak nak letak, dia mestilah dalam kehadiran air. So kena basahkan sedikit ataupun lembapkan sedikit, letak air ke macam mana ke. Jadi benda tu dalam keadaan basah. Watermelon, contoh watermelon ataupun tembikai. Okey, awak ambil kertas litmus, dah tentu-tentulah basah. Awak letak dekat isi dia. Jangan letak kat kulit dia. Okey. Contoh, cuka. Awak letak cecair cuka tu dalam piring, ambil kertas litmus dan letakkan. Okey, di dalam cecair cuka tadi tu. Okey, jangan letak dekat piring yang kosong ataupun bekas-bekas cuka. So tak ada terlalu efektif. Okey. Yang kedua, dengan kehadiran air, asid akan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Okey, sekiranya kertas litmus yang awak pegang tu warna biru, so dia akan bertukar kepada warna merah. Okey. So kalau awak menggunakan kertas litmus berwarna kuning, dia akan bertukar ke biru-biruan. Okey. Oh, maaf saja, kalau asid dia akan bertukar kepada kemerah-merahan. Okey. Yang seterusnya, alkali akan menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Okey. Kalau ingat, asid dia akan menjadi merah. Kalau alkali dia akan menjadi biru. Gunalah warna apa pun kertas litmus tu, dia akan bertukar jadi warna biru kalau alkali. Kalau merah jadi asid. So kalau warna awak tu kertasnya warna kuning, dia akan bertukar ke arah biru kalau alkali. Kalau dia bertukar ke arah merah, dia akan jadi asid. Okey, ingat, biru alkali, merah asid. Okey, faham? Okey, kita gerak ke slide seterusnya. Okey, cikgu pun dah terangkan dekat sini. Cikgu dah merahkan kat sini. Cikgu dah merahkan kat sini. Biru kepada merah, merah kepada biru. Okey, ini cikgu bagi contoh. Ni air, cikgu dah bulatkan kat situ. Okey. Ingat yang tu. Okey, ini sebagai contoh saja ataupun pengetahuan saja. Okey. Asid organik, cikgu bagi contoh asid organik. Okey, seperti asid asetik. Okey, asid asetik tu datangnya ataupun kita buatkan dia cuka. Okey, asid laktik, susu masam ataupun minuman yogurt yang awak minum awak rasa masam kan. Dalam tu ada asid laktik. Okey, yang seterusnya asid formik, iaitu semut ataupun lebah. Okey, sekiranya awak dia datangnya dari semut dan lebah. So kalau contoh awak kena sengat dia dengan lebah ataupun kena gigit dengan semut yang berbisa ke macam mana ke, dia punya asid dinamakan asid formik. Yang seterusnya asid malik ataupun datangnya daripada apple muda. Okey, dalam apple muda tu dinamakan asid malik. Okey, asid tartarik iaitu datangnya daripada buah anggur. Okey, buah kalau bahasa Inggeris grape. Okey, seterusnya asid sitrik, buah limau, buah oren, buah lemon. Okey, benda-benda yang masam. Dan seterusnya asid tannik daripada teh.
Okay, dalam teh pun ada asid juga tapi kandungannya adalah sedikit. Dan seterusnya asid karbonik iaitu minuman bergas. Okay, dalam minuman bergas pun ada asid juga. Okay, kat sini awak boleh tengok cikgu nak bulatkan guna pen biru lah. Okay, kat sini ada carbonate drink, ada aspirin, ada vitamin C dan vinegar. So kat sini semua ada asid. Cuma dalam keadaan yang sedikit. Okay, sikit je, tak adalah banyak sangat. Okay, nanti kamu boleh Google. Tak ada masalah. Okay, kita beranjak kepada sifat-sifat asid. Okay, sifat-sifat asid ni apa yang menyebabkan makanan tu bersifat asid? Okay, awak rasa je, masuk dalam mulut je awak akan tahu, oh yang ini sebenarnya adalah asid. Oh, makan je sini, makan je buah-buahan, contohlah buah apa yang nak makan, buka je makan, oh ini rupanya alkali. Okay, okay, apa sifat-sifat asid? Sifat-sifat asid nombor 1 ialah rasa masam. Okay, rasa masam. Okay, awak masuk dalam mulut, contoh awak pergi kat dapur, pergi cari lemon ataupun limau, awak potong, buka, awak makan. Rasa apa? Rasa masam. Okay, rasa masam. Okay, yang kedua mengakis. Okay, mengakis ni maknanya dia bersifat mengakis. Okay, sebagai contohnya deterjen ataupun pelontor. Okay, dia macam tu lah. Kalau contoh awak gunakan deterjen untuk cuci tandas lah, satu contoh lah kan, guna pencuci tandas. So awak menggunakan asid untuk mencuci tandas, untuk buang kerak-kerak ataupun awak punya lumut-lumut dalam tandas. So dia mengakis. Okay, dia membuang. Okay. Yang ketiga, mempunyai nilai pH yang kurang daripada 7. Maknanya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okay, kurang daripada 7. Okay, nombor 7 ialah neutral. Okay, ingat yang tu. So, nanti kita akan tengok ada bacaan pH. Cikgu sekali lagi ulang, ada nilai pH dia adalah kurang daripada 7. Maknanya nombor 1 yang paling kuat, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan nombor 6 adalah asid lemah. Yang nombor 7 ialah neutral. Okey. Cikgu telah pun highlightkan kat sini. Okey, kurang daripada 7. Nilai pH nilai pH. Okey, seterusnya kita berak pada nombor 4. Menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, kalau kertas litmus awak tu berwarna biru, bermakna dia akan menjadi merah. Kalau kertas litmus awak warna merah, cuba siapa boleh jawab? Okey. So kalau kita letak kertas litmus warna merah, dia tidak berubah warna, dia tetap warna merah. Kalau warna kuning, okey, dia akan berubah ke merah-merahan. Okey. Dan merah tu ikut kepada pH level. So kalau lebih kuat asid dia, dia akan menjadi lebih pekat. Okey, dia mungkin akan jadi pada nombor 1 yang paling kuat asid dia. Kalau asid lemah macam biasa-biasa je, tak ada kuat sangat, macam dalam buah-buahan, dalam air karbonat, awak letak, dia tak terlalu nampak sangat, dia cair, dia asid yang lemah, kurang. Okey, litmus cikgu highlight kat sini, biru kepada merah. Kalau merah, dia kekal warna merah ya. Yang seterusnya, bertindak balas dengan karbonat untuk membebaskan karbon dioksida dan membentuk garam dan air. Yang ini hanya awak sekadar tahu sahaja. Okey, iaitu awak sekadar tahu saja karbon dioksida membentuk garam dan air. Okey, yang seterusnya kita bergerak ke slide seterusnya. Okey, nombor 6.
bertindak balas dengan logam reaktif, magnesium, aluminium dan membentuk garam dan membebaskan hidrogen. Okey, itu hanya awak tahu sahaja. Yang ketujuh, bertindak balas dengan alkali untuk membentuk garam dan air dalam proses peneutralan. Okey, ini nanti awak naik tingkatan 1, awak akan belajar berkenaan dengan peneutralan. Okey, kalau awak tengok kat bawah ni ada gambar dan nombor. Okey, yang ni. Okey, kat sini ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, kat sini. Ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey. Daripada nombor 1 sampai nombor 6, dia bersifat asid. So, awak letak kertas litmus merah tadi tu, letak dekat asid ataupun cuka lah contohnya, cikgu bagi cuka. Awak letak dekat dalam cuka tu dan awak letak dekat gambar ni. Ataupun nanti ada satu skala bacaan. Okey, skala bacaan awak letak. Okey, baru kita tahu berapa kuat asid tu. Semakin kecil nombor dia, semakin berasid. Okey, contoh paling kuat asid pH dia adalah 1. Okey, paling lemah 6. Okey, nombor 7 adalah neutral. Okey, neutral maksudnya tak ada asid, tak ada alkali. Okey, so nombor 8 dan ke atas adalah alkali. Alkali yang ringan nombor 8, alkali berat adalah 14. Okey, alkali bukan ringan, maknanya kuat dan lemah. Okey, alkali lemah 8, alkali kuat 14. Okey, sekejap lagi tengok pasal alkali pula. Okey, alkali. Okey, alkali ni adalah hidroksida ataupun oksida logam yang larut dalam air. Okey, sebagai contohnya, apa alkali contoh ni? Kalium hidroksida, natrium hidroksida, kalsium hidroksida. Awak pun tak tahu apa benda oksida ni kan? Okey, sebenarnya benda alkali ni ada di dalam penggunaan harian kita, sebagai contoh shower gel ataupun gel mandian. Okey, ada dalam ubat gigi, ada dalam ubat, ada dalam pencuci oven, ada dalam pembentuk, okey, ataupun dalam shampoo. Okey, awak cuci rambut pun ada dalam tu, ada alkali, cuma tidak terlalu kuat. Okey, dia cuma alkali yang lemah saja. Okey. Okey, kita beranjak kepada sifat-sifat alkali. Yang pertama, rasa dia pahit. Siapa yang rasa pernah termasuk sabun dalam mulut tu, dia rasa pahit. Okey. Kalau jangan pergi dekat tandas sekejap lagi. Awak pergi tandas, buka, cikgu Zakwan kata nak rasa alkali macam mana? Ambil sabun, masuk dalam mulut. Tak payah. Ataupun awak pergi gosok gigi. Tak apa, tak masalah. Gosok gigi. Dalam tu rasa apa? Ada yang campur pudina, betul. Ada yang rasa campur strawberry. Itu semua adalah perasa. Tapi rasa asalnya adalah pahit. Okey. Yang nombor 2 masih juga sama tadi, mengakis. Dia pun mengakis juga. Sebab tu kita gunakan deterjen, kita gunakan sabun mandian, dia mengakis juga. Okey, mengakis daki-daki awak tu. Okey. Yang seterusnya mempunyai nilai pH yang lebih daripada 7. Tadi cikgu dah beritahu tadi kan, ada skala pH tadi kan. Okey, daripada 1 sampai 6 adalah asid. Nombor 7 adalah neutral. Nombor 8 sehingga 14 adalah alkali. Okey. Seterusnya, rasa licin seperti sabun apabila disentuh dengan jari. Okey, bila awak sentuh alkali ni adalah licin, slippery. Okey, sabun slippery. Okey, gel mandi slippery, licin. Okey, menukar warna kertas litmus merah kepada biru. Okey, sekiranya awak gunakan kertas litmus merah, dia awak letak dekat cecair tu,
ataupun makanan tu, ataupun apa-apa sajalah, awak letak kertas merah, limas merah, dia akan bertukar kepada warna biru. Okay, kalau awak letak kertas limas awak tu warna biru, dia akan kekal berwarna biru. Kalau letak warna kuning, kalau letak warna kuning, dia akan bertukar ke biru-biruan mengikut pH yang sesuai dengan cecair itu tadi. Okay, yang mana cikgu rasa macam perlu ambil perhatian, cikgu dah merahkan kat sini. Beri contoh ni, okay, lebih daripada 7. Okay, rasa pahit, mengakis. Okay, seterusnya, ini cikgu sekali lagi ulang dan bagi contoh, tapi dalam bahasa Inggeris lah. Okay, kamu boleh tengok sebentar kat sini. Ada nombor 1 sehingga nombor 6, cikgu ingat sekali lagi, nombor 1 sampai nombor 6 adalah asid. Okay, nombor 1 paling kuat asid dia, nombor 6 paling lemah asid dia. Okay, nombor 7 adalah neutral. Neutral maknanya tak ada asid, tak ada alkali. Nombor 8 sampai 14 adalah bersifat alkali. Okay, nombor 8 paling lemah, nombor 14 paling kuat alkalinya, sifat alkalinya. Okay, cikgu dah bagi contoh sedikit di sini. Okay, ada hydrochloric acid. Okay, cikgu bagi contoh sini ada hydrochloric acid. Okay, lime juice. Lime juice ni air limau, jus limau. Lepas tu apple, tomato, teh dan susu. Okay, kalau yang neutral adalah air suling. Okay, air mineral pun boleh, tak ada masalah. Okay, nombor 8 ni ada soap water, air sabun. Okay, dia bersifat alkali ada toothpaste ataupun ubat gigi, ataupun susu magnesia, ataupun peluntur, deterjen, ataupun lime water, ataupun sodium hydroxide, potassium hydroxide. Yang ini awak akan belajar dalam subjek sains. Cikgu hanya bagi contoh saja. Okey, seterusnya. Okey, kat sini cikgu nak bagi informasi sajalah, hanya awak tahu saja. Yang pertama sekali, kegunaan asid dan alkali. Kat sini cikgu akan bagi jenis asid dan apa asid tu kita buat. Okey. Contoh nombor 1, cikgu bagi asid sulfurik. Asid sulfurik ni kita buat baja, buat bateri kereta yang besar tu untuk hidupkan kereta, untuk bagi nyalakan lampu kereta, start enjin kereta. Okey, selepas tu kita buat plastik. Okey, asid sulfurik ni kita buat plastik, dan akhir sekali kita buat nylon. Okey, yang kedua cikgu bagi contoh asid hidroklorik. Yang ini untuk membunuh patogen di dalam perut. Okey, dia membunuh kuman di dalam perut patogen. Okay, yang ketiga asid nitrik. Asid nitrik ni adalah untuk membuat baja, membuat bahan letupan. Okey. Kalau awak tahu yang main meriam tu, okey, main meriam dipakaikan macam baja. Kalau awak tahu karbid, okey, itu pun menggunakan asid nitrik. Dia pun boleh jadi bahan letupan sebab tu dia meletup. Okey. Selepas tu asid karbonik, minuman bergas. Okay, seperti air Coca-Cola, air Sprite, air 7up, apa yang awak minum yang ada base dia karbonat. Okay. Asid asetik merupakan cuka makanan. So cuka makanan, asid asetik. Yang ini awak saja, cikgu nak bagi info saja. Yang seterusnya asid formik, dia membekukan latex. Latex ni adalah getah. Okey, dia membekukan getah. Okay, cikgu bagi contoh lagi. Okey, dekat sini alkali, natrium hidroksida membuat sabun dan deterjen ataupun peluntur, sabun dan peluntur. Kalsium hidroksida adalah membuat semen, menetralkan tanah berasid. So dia macam baja lah juga kan. Okey, baja yang menetralkan tanah yang berasid. So tempat yang berasid diletakkan kalsium hidroksida ni untuk menetralkan tanah yang berasid tu. Okey.
Seterusnya, magnesium hydroksida. Yang ini untuk menghasilkan susu magnesia ataupun untuk munculkan asid yang berlimpahan dalam perut untuk membuat ubat gigi. Okey, kalau mama awak tanya, awak ada ubat gigi, saja je awak cakap, mama, magnesium hydroksida sudah habis. Apa itu? Itu bahan buat ubat gigi lah. Ubat gigi habis lah mama. Okey, contoh. Okey, jangan cakap macam tu, nanti mama awak tak faham. Okey, dia untuk bahan dalam ubat gigi tu. Okey, yang seterusnya amonium hydroksida, membuat baja. Okey, baja pokok. Okey, untuk menghalang pembukaan latex, untuk mencuci kaca tingkap, cuci cermin kereta, cuci jubin lantai. Okey, yang itu. Okey, kita macam mana kita nak kesan, tadi cikgu dah tunjuk tadi tau, kertas litmus. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning, ada pelbagai warna. Tapi bagaimana kita nak kesan asid dan alkali pun cikgu dah beritahu tadi. Cuma ni cikgu ulang saja lagi sekali. Petunjuk seperti larutan litmus atau kertas litmus boleh digunakan untuk mengesan suatu bahan berasid, berkali ataupun neutral. Okey. Contoh, kertas litmus berwarna merah. Sekiranya larutan itu atau makanan ataupun cecair itu adalah asid, dia akan kekal warna merah. Okey, sekiranya dia neutral, dia tidak ada perubahan warna. Okey, cikgu highlightkan kat sini Okey, tiada perubahan warna kalau merah. Okey, sekiranya alkali, dia akan bertukar kepada biru. Okey, seterusnya penunjuk semesta universal. Yang ini semua hanya kamu pengetahuan saja, jingga ataupun kuning. Yang ini untuk universal. Okey, kalau neutral dia akan jadi warna hijau. Kalau alkali dia akan tetap menjadi warna biru. Okey, ada yang jenis metil jingga. Okey, kalau asid dia tetap menjadi merah. Kalau neutral dia akan menjadi jingga, kalau alkali dia jadi kuning. Okey, kalau phenolphthalein dia akan, kalau asid dia tidak ada warna, neutral jadi merah jambu dan alkali dia akan jadi merah. Yang ini hanya untuk persediaan awak tahun depan. Okey, awak akan belajar ni semua, cikgu hanya bagi nampak saja. Okey. Yang penting tadi kertas litmus merah, biru, kuning, itu yang penting. Yang lain-lain yang bawah ni hanya untuk pengetahuan am saja. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu faham tentang pengajaran pada hari ini. Macam mana kamu nak ambil kertas litmus. Nanti kita akan pergi ke Mama Sains. Dah habis cuti PKP nanti kita akan pergi ke Mama Sains. Kita cuba ambil kertas litmus, kita letak dekat bahan-bahan ataupun cair, alkali ke, asid ke, kita tengok berubah ke tak berubah. Kita tengok air sabun berubah ke tak berubah. Okey, kita jadikan cuka, berubah tak berubah warna biru kepada merah. Okey, ke tiba-tiba dia warna merah jadi biru pula. Dia bersifat apa? So kita boleh buat uji kaji. Nanti cikgu akan ajar. Okey, dalam lab sains. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Mungkin selepas ni cikgu akan bagi sedikit nota ataupun latihan. Rujuk ke dalam Telegram sekejap lagi. Sekian sahaja daripada cikgu. Akhir kata, selamat bercuti. Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Duduk rumah. Okey, jangan ke mana-mana, duduk rumah. Jangan ke mana-mana kalau tak ada urusan penting. Okey, supaya kita semua dapat menceraikan ataupun memutuskan rantaian COVID-19 supaya kita boleh bersekolah semula. Sekian, terima kasih. Bye.